Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagi ini kita sambung pengajian kita dan kita hari ini pada hikmah yang ketiga, di mana hikmah yang ketiga pagi ini bunyinya dalam bahasa Arab sawabikul himam la takhrik aswaral aqdam. Sawabikul himami la takhrik aswaral aqdam. Sawabik itu dalam bahasa Arabnya maksudnya diambil daripada perkataan sabaqah. Sabaqah itu maksudnya orang berlumba. Jadi sawabik, perlumbaan, dan sering dimaksudkan dengan makna kesungguhan. Sebab orang berlumba lari kan dia bersungguh. Al-himam, himam membawa maksud tekad. Jadi kata orang tasawuf, kamu berusaha dengan tekad yang bersungguh-sungguh sekalipun kamu tidak mampu untuk menceroboh masuk ke dalam tembok qada dan qadar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini adalah satu pegangan asas pada orang-orang tasawuf. Kenapa mereka kata begitu? Kerana bila kita sebut pasal tasawuf, maka kita sering digambarkan bahawa orang tasawuf ni orang boleh buat benda pelik. Jadi di antara benda pelik yang dianggap pelik di kalangan manusia ialah tahu sebelum orang lain tak tahu. Tahu sebelum orang lain tahu. Sebab itu kita tengok bila dekat pilihan raya hari itu, ramai orang buat spekulasi tentang tarikh pilihan raya. Betul kan? Jadi bila ada orang tu dia kata bila ada orang kata saya tahu pilihan raya sebab sepupu saya tu anak saudara kepada itu nak, jadi dia pun rasa hebat. Jadi perangai manusia ni, dia kalau dia dapat maklumat sebelum orang lain tahu, dia berasa dia hebat, gitu kan. Jadi biasanya orang yang suka cakap benda yang orang lain tak tahu ni orang tasawuf. Dia cakap awak boleh masuk syurga lah, wah hebat kan. Awak masuk neraka lah, wah gitu. Jadi Tuan Syekh kita cuba membetulkan persepsi kita terhadap orang tasawuf. Kata dia, siapa pun dalam hidup ini dia tak mungkin nak menceroboh masuk ke dalam tembok qada dan qadar. Maksudnya dengan kata lain, kalau kita beribadat bersungguh macam mana pun, kita tak mungkin dapat ajar Allah, ya Allah buat macam ni lah, macam ni tak elok ni. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab Allah Ta'ala itu sudah buat ketentuan dan keputusan yang sudah azali lagi. Jadi bila begitu, sahabat-sahabat, hikmah yang kita belajar pagi ini memberitahu kepada kita tiga perkara. Ada tiga perkara yang ingin dinyatakan oleh Tuan Syekh dalam hikmah pagi ini. Pertama, dia ingin beritahu pada kita bahawa dalam hidup ini kita berusaha macam mana sekalipun nak jadi orang baik. Kita semayang, kita puasa, kita zikir, apa-apalah ya, amalan-amalan agama yang kita buat sehingga kita jadi orang baik, maka semuanya itu boleh dianggap sebagai usaha kita untuk menghampirkan diri kepada Allah.
Tapi untuk bodek Allah, oh tak ada. Maksudnya tuan-tuan jangan faham lepas pada ni, oh Ustaz Faisal tu mengajar hikam. Wah, maka lepas kelas jumpa saya, Ustaz, saya ni masuk syurga. Oh jangan tanya saya, tuan-tuan, sebab saya pun tak confirm juga. Tak ada siapa dalam bilik ni ada surat confirm masuk syurga. Tak tahulah, takut dekat belakang dapat daripada sumber manusia ke macam mana ya. Belum ada orang bagi surat confirm masuk syurga. Jadi oleh kerana tak ada siapa-siapa yang confirm masuk syurga, maka kita beribadat kepada Allah adalah kerana kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang taat je lah. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita ingat dia, ingatlah dia. Dan tak kira lah orang itu siapa, dia ustaz ke, dia bukan ustaz ke, dia daripada Akademi Pengajian Islam ke, ataupun dia akademi sains ke. Orang itu pada Allah sama saja. Di mana kita beribadat adalah kerana untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT dan jadi hamba-Nya. Bukan kita beribadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata begitu, tuan-tuan dan sahabat sekalian? Kerana kalau kita kata kita boleh jadi orang istimewa dan kita boleh bodek Allah, maka ramai orang yang jauh lebih baik dari kita pun, lebih hampir dengan Allah dari kita pun, tak boleh nak bodek Allah. Misalnya kita semua tahu bahawa baginda SAW amat ingin sangat pakciknya tadi masuk Islam, iaitu Abu Talib. Dia ingin sangat dan dia berusaha untuk pakciknya masuk Islam bukan sekali. Malah di saat-saat nak meninggal dunia pun dia masih memujuk pakciknya untuk masuk Islam. Tapi oleh kerana telah datang ketentuan Allah bahawa pakciknya itu akan mati kafir, maka kafirlah. Sepatutnya lah kalau ada orang kata dia baik dengan Allah, boleh nego lah dengan Allah pasal syurga neraka, kenapa Nabi Muhammad tak nego dengan Allah pasal pakcik dia? Tak boleh ke dia kata, ya Allah, nak minta seorang ni dia masuk syurga? Dan bukan Nabi Muhammad SAW je yang tidak dilayan ataupun tidak diberi apa yang dia nak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun sama. Kita tahu kan dia sayang sangat dekat ayah dia, sampai dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa ayahnya. Tapi apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, dia ditegur oleh Allah bahawa soal masuk syurga, masuk neraka itu ialah kerja Allah. Itu adalah qada dan qadar. Kamu hidup atas muka bumi ni, kamu buatlah kerja kamu sebagai Nabi, kamu buat. Tapi soal siapa yang akan masuk Islam, siapa yang tak akan masuk Islam, itu kerja Allah. Maka sebab itu kita tak boleh kata ataupun kita tak boleh nak berfikir kita beribadat di dunia ini akan dikira tahap syurga mengikut KPI. Tak boleh, tuan-tuan. Kita duduk di Usia Melaya, tak apalah, BSM berhantar dah 30 Juni kena accept. Tidak akan masalah pula ya. Jadi kita kena setuju KPI yang dibuat oleh semua manusia tu. Tapi kita hidup di dunia, dia tak ada pencapaian yang harus diukur. Kerana kalau kita ukur dengan pencapaian, maka kita akan kata Nabi Nuh gagal, maka Nabi Nuh tak boleh masuk syurga lah. Sebab dia servis 950 tahun, dia capai 4 orang je masuk Islam. Tanya tu kalau kerja dekat UM, jadi profesor 950 tahun, ada 4 artikel, macam mana? Betul kan? Dia tak ukur begitu. Dia tak ukur macam tu. Tapi yang dia ukurnya, Nabi Nuh tadi buat kerja pagi, petang, setiap malam. Yang masuk Islam kan tu kerja Allah. Di mana Allah SWT boleh je menjadikan orang itu masuk Islam tanpa ada orang ceramah. Misalnya di Malaysia ini, sahabat-sahabat, ceramah agama sampai melimpah ruah. Betul kan? Tapi ramai je orang Malaysia ni yang tak ikut agama. Di barat, kadang-kadang ada orang tak pernah dengar pasal Islam. Entah lalu dekat negeri mana, dia transit dengan azan masuk Islam. Jadi soal masuk Islam itu kerja Allah. Kerja kita ialah buat apa yang perlu kita buat.
Jadi oleh kerana itu, bila kita beribadat kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tanya saya, jangan tanya ustaz-ustaz lain. Ustaz, saya ni alhamdulillah setakat naik jawatan ni Mekah setahun sekali, puasa 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan, Al-Quran pegang je. Tengok dalam beg saya yang kecil ada, yang dalam PDF pun ada. Lepas tu begini, pakai baju pun jubah Arab hitam ni, tudung hitam, jubah hitam, semua hitam. Tak masuk syurga lagi kau. Jangan tanya macam tu, tuan-tuan. Kami tak boleh nak jawab. Ustaz dekat Akademi Islam tak jawab macam mana? Sebab dia pun belum confirm lagi syurga atau neraka. Jadi akhirnya tuan-tuan kecewa dengan ustaz-ustaz Akademi Islam, tuan-tuan pun pergi lagi buaya mana yang tu kan. Jadi jangan sibuk tanya pasal masuk syurga atau masuk neraka. Yang penting dia suruh kita taat, kita buatlah. Sebab ukuran orang tadi taat adalah apa yang dia buat, bukan apa yang dia hasilkan, ya? Sebab Allah itu maha berkuasa. Itu yang pertama. Perkara yang kedua pada hikmah kita pagi ini, sahabat-sahabat sekalian, iaitu Tuan Syekh ataupun orang tasawuf nak beritahu dekat kita bahawa qada dan qadar itu ada makna yang harus kita faham dengan baik. Oleh kerana kita kelas ni dia panggil kelas beginner, maka kita hurai qada dan qadar pada level beginner lagi, ya. Hurai panjang-panjang pun nanti pening pula. Kita hurai yang mudah faham. Secara mudahnya sahabat-sahabat, qada maksudnya perancangan Allah. Dia rancang, bukan? Kita duduk kat universiti pun ada perancangan 5 tahun, 10 tahun, gitulah. Dan Allah SWT itu sebelum dia buat alam ni, dia dah rancang untuk buat itu, buat ini dengan cukup sempurna. Dia dah buat siap dah dia punya perancangan. Bila dia buat Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz tu macam kita, lauh tu maksudnya papan putih, ya. Mahfuz iaitu papan putih, ataupun kita terjemah bahasa mudah, dia adalah buku perancangan yang dijaga rapi. Maka Allah pun ciptalah, dia panggil kolam. Kolam tu maksudnya pen. Mungkin maksud di sini ialah alat untuk menulis. Dan Allah Ta'ala tak perlu pada benda tu, cuma dia beritahu dia punya prosedur kerja. Dia buat gitu. Maka dia pun suruhlah kalam tadi tulis apa yang dia nak. Dia dah tulis dah. Maksudnya dia dah rancang, dia dah siap dah. Kita dah tak boleh nak baiki dah. Dan kolam itu pun telah berhenti jawatannya. Dia tak ada liquid. Dia tak ada kata, tolong padam sikit. Tak ada. Dia dah begitu dah. Dakwah pun dah kering dah. Dia tak ada contek-contek. Dia dah kering. Jadi apa yang hidup atas muka bumi ini mesti selari dengan apa yang dia dah tulis. Maka itu dia panggil qada. Ya, qada tu maksudnya benda yang telah dirancang oleh Allah dan akan berlaku seperti yang dirancang. Manakala qadar pula ialah apa yang berlaku mengikut kesesuaian setiap orang. Maksudnya Allah menulis qada kita semua. Dan bila sampai masanya, maka kita semua pun wujud di atas muka bumi. Maka saya akan mengikut kadar saya. Kadar tu kadar. Saya tak mungkin dapat makan nasi lebih daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Walaupun pagi tadi saya ambil banyak. Saya ambil banyak nasi tadi sebab saya belum makan lagi semalam, jadi nak makan banyak. Didik kerana tomok, saya bubur sambal, nasi lemak pun banyak. Akhirnya saya tak boleh makan semua sebab sambal tu masih. Nampak? Jadi dia walaupun ambil banyak, bayar tu saya punya lah kan. Itulah. Telurnya tak boleh makan banyak juga sebab ada bau sikit. Sambal masih. Jadi kalau makan sebab kadarnya itu je yang saya boleh telan. Saya masa ambil tu memang nak licin, macam pinggan tu dibasuh dengan sambu Exion. Tapi masih dia masih sekat tu je lah. Jadi itu dia panggil kadar. Kadar bermaksud akan berlaku pada seseorang pada dunia realiti mengikut apa yang berlaku.
Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, perkara qada tak ada siapa tahu. Dan tak mungkin ada orang tahu. Kenapa tak ada siapa tahu dan tak mungkin siapa tahu? Kerana kalau ada orang tahu, rosak hidup manusia. Cuba bayangkan, kalau Allah bagi lesen kat saya untuk mencuri lihat buku qada, kemudian saya duduk kat sini, apa akan berlaku kat saya? Saya akan jadi Tuhan. Betul kan? Saya pergi dekat Tan Sri naik chancellor, akan berlaku begini, begini, begini. Dia berisau, betul kan? Saya pergi dekat dekan pengarah akademi Islam, akan berlaku begini, begini. Dia pun selesai. Maka akhir sekali untuk menyelamatkan benda itu, sembahlah saya. Saya jadi Tuhan. Jadi supaya manusia tadi tak jadi Tuhan, maka dia tak boleh tahu qada. Dia tak boleh tahu. Habis kalau macam tu ustaz, kita tak boleh tahu apa yang kita boleh tahu, apa yang kita perlu tahu. Apa yang perlu tahu ialah apa yang perlu kita buat je lah. Tak perlu kita tahu apa yang ada kat sana. Misalnya contohlah, kalau saya tahu bahawa saya tak akan naik pangkat sampai pencik, rata-rata saya kerja. Lepas saya isi borak, saya pun dah tahu kerja dah 30 tahun kat Mesti Melayu pun tak naik pangkat. Rata-rata saya datang awal balik dewan. Saya dah lah, tapi dek kerana saya tak tahu, maka saya tengok KPI macam ni, maka saya akan berusaha. Kalau orang yang masuk pilihan raya, dia tahu bahawa dia tak akan menang, dia bertanding. Pilihan raya bertanding. Kalau siapa kahwin, dia tahu bahawa bila kahwin je, maka dia akan kena pukul. Lepas tu beranak ramai, suami malas, dia kena kerja jual nasi lemak, dia kahwin. Dia tak kahwin je dah. Sebab dia tak tahu lah. Sebab itu dia buat. Maka sebab itu, sahabat-sahabat, ada kalanya tak tahu itu lebih baik daripada tahu. Tapi bukan semua tak tahu itu baik. Ada kala. Saya ada satu hari pergi seminar dekat UPSI, naik bas Universiti Melaya dengan beberapa pensyarah. Ada seorang pensyarah rakan kita tu, tak boleh sebutlah nama dia. Dia pakar pemakanan di Fakulti Sains. Kurus orangnya, makan macam tengkorak hidup. Perempuan, duduk sebelah saya. Daripada Universiti Melaya sampai ke UPSI, dia asyik bercerita bahawa makan makanan itu mati. Makan tu tak boleh, makan ni tak boleh. Dia pakar pemakanan kan? Dia cerita yang ni tak boleh makan, pergi ke ni tak boleh makan, semua mati. Oleh kerana tak ada tempat lain, saya nak lari, saya terpaksa dengar lecture dia. Cuma daripada Universiti Melaya sampai ke UPSI. Sampai di UPSI, saya kata banyaknya aku tak boleh makan. Sebab duduk sebelah dia. Bila petang tu balik dari UPSI ke Universiti Melaya, dia pun panggil, Ustaz, mari duduk sini. Tengoklah. Nanti tak boleh makan apa, semua tak boleh makan. Maka sebab itu dia kuruh tu. Sebab dia tahu banyak sangat makan mati. Baik, saya tahu sikit-sikit je. Yang tahu yang haram je tak boleh makan. Yang lain rembak. Makan perkedel, makan nasi dagang tu, yang tembam tu, semua tak tahu. Dia yang tahu banyak sangat tu. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ada benda kita tahu tu tak baik. Tak baik. Lebih baik daripada kita tak tahu. Maka sebab itu, tidak semua kawan kita yang datang bercerita kepada kita tentang sesuatu rahsia tu dia baik. Misalnya lah, ya, Zul datang cerita kat saya bahawa si Bidah ngumpat kat saya. Kalau Zul tak cerita, itu lebih baik daripada Zul cerita. Sebab Zul cerita kat saya, si Bidah kutuk saya, Allah Ustaz tu pakar baju buruk. Jadi saya jumpa dengan Bidah, saya masak. Sepatutnya saya happy. Jadi lebih baik tidak semua kita tahu berbanding dengan kita tahu. Maka sebab itu, tuan-tuan, tak perlulah kita nak menahu-nahu. Kita apa yang tahu bahawa kita duduk atas muka bumi ini, kita diberi peluang untuk bekerja, kita diberi peluang untuk mencari redha Allah. Cukup lah. Kita buat. Adakah apa yang akan berlaku? Tak payah cerita. Maka sebab itu orang suka mengumpat, hidup tak happy. Tak happy, tuan-tuan. Sungguh. Sebab bila kita mengumpat orang, orang akan mengumpat kita. Masa kita kata kat orang tu memang sedap. Tapi bila kita dengar ada orang kata kat kita, malam tidur nangis, datang dia datang.
Jadi tak happy. Supaya kita hidup happy, maka jangan kita tahu orang baru nak cerita, aku nak cerita kamu sikit, ada hijabmu. Tak payah. Tak payah. Aku tak tahu lebih baik daripada aku tahu. Misalnya kita nak minta naik pangkat, ada orang nak beritahu, ketua tu tak recommend kita naik pangkat. Tak payah. Sebab bila kita tahu ayat detail ketua kata apa kat kita, nanti kita pun bergaduh dengan ketua kita. Tak payah. Kalau Allah nak bagi, bagilah. Dia tak nak bagi, recommend daripada Ibu Ketuan Agung pun tak rasa juga. Sebab Allah tak nak bagi. Jadi lebih baik ada buka peluang naik pangkat, kita isi borang. Tak ada habis duit pun. Ring dengan dakwah jabatan. Photostat dekat photostat jabatan. Kertas Universiti Melayu. Betul kan? Post dalaman. Itu je lah. Dia panggil temu duga, kita pergi. Dia kata tak boleh, tahun depan buka pula. Pergi pula. Akhir sekali dah 10 kali pergi, dia kata tak naik lagi. Tak naik lagi. Naik je lah. Naik juga. Jadi nak sebutnya, saya tahu. Bila kita suka ambil tahu, maka kita akan jadi lebih menderita. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat, perkara-perkara gaib itu tidak tahu lebih aman, lebih bahagia daripada kita tahu. Saya buat satu contoh mudah, ya. Sahabat-sahabat pernah tengok satu cerita Mak Saleh. Tajuk cerita itu early edition. Surat khabar tu sampai sehari sebelum dia diterbitkan. Dia ada seekor kucing tu kan. Kawan perempuan dia negro buta. Tanya, tuan-tuan memang tak tengok TV bagus. Ataupun tengok cerita Tamil dan Ibu Selatan. Jangan tengok cerita Tamil tu. Cerita Mak Saleh itu cerita cukup baik. Early edition. Sahabat tu sampai dibuka pintu dia sehari sebelum sahabat benar berlaku. Apa berlaku pada dia? Mak dia membebel sebab dah 7 tahun tak kahwin. Sebab tak sempat nak kahwin. Sahabat tu cerita ada orang akan mati langgar bas. Jadi sebelum orang tu mati, dia pula kena selamat. Dia kena buat. Akhir sekali hidup dia, makwa pun tak ada, rumah pun tak sempat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat nak tahu benda gaib, silakan. Saya tak nak. Saya tak nak. Mungkin sahabat-sahabat kata, hebatlah Ustaz Sarhan boleh tangkap jin. Kan? Anda tengok kan? Oh, hebat Ustaz Sarhan. Oh, hebatlah Dr. Abdullah Yusuf. Oh, hebatlah Dr. Rushdie Ramli. Memang tuan-tuan tengok nampak macam hebat, tapi tuan-tuan tak tahu personal life dia. Saya tak pernah berminat nak jadi orang yang nampak jin, sebab lebih susah daripada yang tak nampak. Cuba tuan-tuan bayangkan, mata tuan-tuan ni boleh nampak jin, boleh nampak orang kena sapu, orang kena. Tuan-tuan hidup happy tak happy tuan-tuan? Misalnya Allah Ta'ala bagi kelompok mata, tuan-tuan boleh nampak jin dan juga setan. Masuk tandas ada 3 ekor kan? Nak buang air pun kira tak jadi. Kan balik rumah, buka-buka baju nak tidur dengan isteri, ada 7 ekor atas tu. Pakat tak berani ada tuan. Maka lebih baik tak nampak. Sebab bila kita tak nampak, kita hidup. Tak percaya, cuba tanya ustaz-ustaz yang tahu pasal perubatan Islam alam jin tu. Tanya dia. Dalam bilik ni banyak tu. Banyak tuan-tuan. Cuba bayangkan, kita duduk ada 3-4 orang duduk sini-sini. Jadi hidup kita duduk halau, yang tu halau. Lebih baik kita tak nampak, sampai sini. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok ada ustaz-ustaz yang boleh halau jin ke apa benda, tak payahlah belajar ilmu dia, biar dia je lah. Saya walaupun ustaz, saya tak berminat nak jadi macam tu. Sebab saya tengok kawan-kawan yang boleh tengok tangkap jin tu, saya tengok lain hidupnya dari saya. Payah nak senyumnya. Betul kan? Kita happy je. Jadi biarlah pada beberapa ustaz yang hebat tu, dia duduk kat sana, bagi kita jadilah manusia biasa. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga tuan-tuan, kita mungkin bertanya, kenapa Allah Ta'ala tak nak beritahu dekat kita qada dan qadar? Kenapa? Kan? Mesti ada sebab. Tadi kita jelaskan bahawa tak boleh tengok. Sekarang tidak dinyatakan pada kita kenapa kita tak perlu tahu. Okey sahabat-sahabat, bila kita sebut qada dan qadar, biasanya
dia lebih banyak yang ingin sangat kita tahu berkait dengan rahsia manusia. Rahsia ini, sahabat-sahabat, dia ada dua jenis rahsia. Satu dia panggil rahsia manusia, satu lagi dia panggil rahsia alam. Mengenai rahsia alam, Allah SWT tidak mengatakan dia tak akan beritahu. Cuma dia beri kepada orang yang berusaha untuk tahu. Pasti siapa yang berusaha untuk buat penyelidikan, akhirnya dia akan tahu rahsia alam. Bila air dikombinasikan dengan udara dan api, maka jadilah enjin. Itu rahsia alam. Bila angin digunakan sayap, dikembangkan situ di sini, maka jadilah angkat dan terbang. Jadi rahsia alam Allah tak pernah halang kita untuk tahu. Tapi rahsia manusia Allah tak pernah janji untuk beritahu. Kenapa rahsia manusia Allah tidak pernah janji untuk beritahu? Kerana tiga sebab. Kerana tiga sebab. Sebab yang pertama, jika kita tahu rahsia manusia, maka apa untungnya? Apa untungnya? Berbeza dengan kita tahu rahsia alam. Kita tahu rahsia alam, untungnya banyak. Bagaimana nak menanam padi sehingga dalam tempoh yang singkat mengeluarkan hasil yang banyak. Ada manfaat. Orang boleh makan beras tersebut. Tapi kalau tuan-tuan tahu rahsia saya, tuan-tuan nak buat apa? Ngumpat je lah kan? Wow. Saya tahu rahsia tuan-tuan, saya boleh buat apa? Tak ada apa faedahnya bila kita tahu rahsia orang, berbanding kita tahu rahsia alam. Hatta kita tahu shortcut guna komputer lebih baik daripada kita tahu rahsia orang. Misalnya tuan-tuan yang jadi kerani ni, Microsoft Word tu kan, yang ada kat tuan-tuan versi Word 10 tu, berapa banyak shortcut ikon-ikon yang tuan-tuan tahu. Yang saya tengoknya mouse dekat pejabat tuan-tuan tu lembut lah. Itu menunjukkan penggunaan amatur. Orang guna mouse tu amatur guna komputer. Orang yang profesional dia tak pakai mouse sebab semua shortcut ada dekat keyboard. Tapi dia kerana kita duk sibuk cek dan main tanam pokok dekat Facebook tu, dia jadi mouse. Sebab itulah kita tak sibuk cari rahsia yang terbaik, iaitu rahsia Microsoft Word tu. Sampai saya kata begitu ialah begini, dekat syariah ekonomi tu ada kawan saya, Ustaz Aziz. Saya tengok dia menaik, dia tak pernah sentuh mouse. Geram. Maka kadang-kadang saya nak tunjuk saya pandang, saya pun ambil kamera, tak tunjuk kat skrin tu tekan apa, tak tahu. Tapi nak sebutnya, dia nak buka file, dia pakai keyboard, dia nak klik file, buka. Dia kata, tak perlu mouse tu. Dia yang beritahu kat saya, orang banyak guna mouse itu amatur. Maka saya pun pergilah dekat perempuan, tangan tu kat cuan. Oh hebat dia pakai mouse. Itu amatur baru tu yang payah nak naik pangkat tu. Dia tahu rahsia keyboard itu lebih baik daripada tahu rahsia orang. Beda tu. Dia pakai kerosan janggut tu asli ke beli dekat Mytik. Yang itu apa beda tahu? Tak ada beda langsung tuan-tuan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia beritahu dekat Nabi 500 orang nama orang munafik. Betul kan? Nabi Muhammad tu tahu nama 500 orang munafik. Kenapa Nabi Muhammad tak buat iklan senarai pendek? Berikut adalah nama-nama munafik yang telah disahkan oleh Allah. Kenapa dia tak tampal dekat tiang masjid? Sebabnya, apa faedah tahu dia munafik? Apa beda? Maka sebab itu baginda SAW, walaupun dia tahu orang itu munafik, orang itu tidak munafik, dia hanya beritahu kepada Hamzalah seorang. Sebab Hamzalah itu mesti sesulit. Sebab je lah. Jadi Hamzalah je lah yang tahu nama munafik itu, Nabi tak beritahu. Jadi berarti tuan-tuan, Rasulullah SAW ajar kita begitu. Tak ada faedah kita tahu rahsia orang. Tapi kalau nak tahu rahsia alam, betul. Maka sebab itulah tuan-tuan yang kaki tangan sokongan ni, daripada sibuk cari rahsia orang, baca jurnal akademi tempat fakulti tuan-tuan, itu lebih faedah.
duduk mesti Melaya, jenuh akademik Islam, yang staf akademik Islam ni pun tak ada baca. Ada orang tu dia urus jenuh, penuh tempat dia tu jenuh. Kita tanya gaji baca, tahu belek pun tak. Sepatutnya dia baca lah kan. Sebab itu dalam tu rahsia penuh tu. Tapi bukan rahsia orang, rahsia Allah yang dia kena tahu. Jadi itu lebih baik tahu daripada tahu rahsia orang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa faedahnya Allah Ta'ala tak beritahu dekat kita tentang rahsia manusia? Sebab bila kita tahu rahsia manusia, kita akan prejudis. Maka hidup kita penuh prejudis. Cuba sahabat-sahabat fikir ya, kalau Allah Ta'ala design muka kita ni, dia letak skrin 3 inci kali 2 inci kat dahi. Dia kan letak kat situ, macam skrin Samsung tu kan letak kat dahi ni. Lepas tu apa saja terlintas dalam kepala kita, dia keluar kat sini. Betul kan? Dia nampak. Tuan-tuan rasa ada tak di kalangan kita yang respect orang? Tak ada dah tuan-tuan. Yang tuan-tuan respect saya sebab tuan-tuan tak tahu rahsia saya. Dan saya respect tuan-tuan sebab saya juga tak tahu rahsia tuan-tuan. Maka sebab kita saling tak tahu rahsia, maka kita jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuba saya tahu rahsia tuan-tuan, tuan-tuan tahu rahsia saya, jumpa. Rahsia apa dia tahu rahsia? Misalnya saya ada skrin kat sini, malam-malam isteri saya bila saya tidur dia pun tekan play forward. Dia pun tengok saya pergi apa. Tuan-tuan rasa pagi esok dia gosok tak baju saya. Saya ada. Dia tunggu dengan sereka panas. Saya pun macam tu juga bila dia tidur malam. Kan saya pun tekan play yang belakang yang 3 hari lepas. Saya nampak dia senyum dekat cikgu lain di sekolah. Jadi lebih baik kita tak tahu. Bila kita tak tahu, maka isteri saya tanya, abang ada yang lain ke? Setakat ini belum ada. Alhamdulillah. Setakat ini maksudnya lah depan tak tahu. Maksudnya. Jadi dia panggil lega, mudah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kalau kita tahu rahsia orang, hidup kita ni penuh prejudis je lah. Kau prejudis ke aku prejudis dekat engkau. Maka akhirnya hidup ini tak boleh bergerak. Sebab dah ada kat sini ni. Jadi lebih baik kita tidak. Kan ada satu lagu, rambutmu. Nak menyanyi tu, saya menyanyi di hujan pula, saya akan tak main dengan motor tu. Maksudnya rambut sama hitam, mimpi lain-lain. Jadi Allah Ta'ala dia tak beritahu rahsia orang. Yang ketiga tuan-tuan, kalau Allah itu beritahu dekat kita rahsia orang, maka kita hidup ini kita akan penuh dengan persengketaan, kita akan bergaduh dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, bila sebut pasal qada dan qadar, kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah tidak akan buat apa benda yang tidak baik. Bila begitu, maka sahabat-sahabat mungkin bertanya pada saya, Ustaz, kalaulah macam tu kita dalam agama ini, maka tak happy lah Ustaz. Mana tahu Allah tentukan saya masuk neraka, sedihlah saya. Jawabnya begini tuan-tuan, walaupun kita tak tahu kita masuk neraka atau masuk syurga, tapi dia ada clue. Dia ada clue. Jadi saya nak bagi confirm, saya tidak ada wewenang, tak ada authority, tak boleh nak sebut on behalf of Allah. Saya pun mengesahkan, tak bolehlah begitu. Tapi ada clue kita masuk syurga atau masuk neraka. Antara clue-nya, bagi orang yang mula berumur 40 tahun ke atas, saya dah masuk 41, boleh pakailah clue tu ya. Clue tu Allah Ta'ala sebut, walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Apabila seseorang itu telah mencapai umur matangnya, iaitu 40 tahun. Jadi saya pun dah kena mula pakailah tu clue tu. Okey, yang muda-muda pun janganlah senyum lebar sangat.
Sebab takut mati tak sempat 40, dia ada clue lain. Betul kan? Ini cerita yang dah 40 kan? Okey, bila kita dah 40, ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang maksudnya, jika kamu berusia 40 tahun, amal kebaikan kamu ataupun kebaikan yang kamu lakukan itu lebih banyak daripada kejahatan yang kamu lakukan, maka itu menunjukkan kamu sedang menuju ke syurga. Jadi kita kan tahu kita buat apa dalam sehari. Kita tahu kan? Jadi bila kita tahu, kita tengok-tengok je lah mana banyak baik yang kita buat dengan jahat yang kita buat. Kalau pahala yang kita buat itu lebih banyak daripada dosa, maka itu adalah clue. Bukan confirm ya, clue je. Saya pun pakai benda yang sama lah. Bila saya mengukur hidup saya teringat dekat hadis tu, maka saya pun cuba buat benda yang sama. Tu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap perkara itu akan mudah jika dia diciptakan untuk perkara itu. Maksudnya, kalau kita rasa ringan tulang dan mudah je untuk buat baik dan pahala, sebaliknya kita rasa berat, malas je untuk buat dosa, maka itu tanda kita juga sedang menuju ke syurga. Misalnya, orang ajak buat baik, ajak mari belajar, ajak buat baik, tolong orang, minta volunteer, kita rasa mudah je pergi. Lepas tu bila orang ajak buat jahat, melepok sana, tidur bawah tangga sebelum Jumaat misalnya dah, ataupun macam-macam lah. Tapi tak adalah kat sini ni pejabat lain dah masa saya. Misalnya tidur dalam store ke, ambil barang pejabat, inventory ke, kita rasa berat je nak buat dan takut, maka itu tanda kita berada pada rel yang menuju ke syurga. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya ada satu perkara yang nak kongsi dekat sahabat-sahabat. Sebab kita tahu ya, bahawa kita duduk kat Usi Melaya ni, banyak benda yang kita kena buat. Kadang-kadang tak cukup jam kita untuk bekerja, lari sana, lari sini. Bulan 2 hari tu kena audit dalaman. Lepas tu mari audit komu ke pula. Ni MQA pula. Akhirnya banyak sangat audit, terlupa audit bukan akhir. Betul kan? Jadi kita kena buat benda tu. Jadi oleh kerana kita tak buat, nanti kita tidak mencapai piawai yang telah ditentukan oleh Usi Melaya. Maka saya perlu fikir-fikir apalah agaknya nak tolong kawan-kawan. Maka saya adalah satu modul duduk sorang-sorang malam-malam tu saya lakar-lakar yang kita panggil dia smart ibadat. Smart ibadat ni gini ya, maksudnya buat sikit pahala baru. Saya tak pernah ajar lagi tempat lain ya, ajar kat kawan-kawan Usi Melaya aja. Jadi bila saya beritahu nanti, janganlah beritahu kat orang. Kalau nak tahu kata dia kerusi banyak kosong lagi, bagilah. Begitu ya. Dia adalah barang terhad, bukanlah sulit. Terhad tu maksudnya orang datang je boleh tahu. Betul kan? Yang tak datang tu padan muka dia. Jadi bila pergi ke pejabat, duduk hari ni dapat smart ibadat. Apa benda? Pergi sendiri. Jadi nanti kuliah depan kita akan bincang mengenai smart ibadat. Sekarang mana boleh kerja dah? Pukul 9.30 masa dah mana boleh? Okeylah, kita bagilah clue sikit-sikit. Lepas tu yang depan tu, sebab dia modul kan. Okey, clue-nya beginilah. Maksudnya dia ada 17 perkara yang kita buat, di mana baginda SAW jamin dianya masuk syurga dan pahalanya banyak. Itu yang kita nak kan. Buat sikit, pahala banyak, masuk syurga. Oh, hebat tuan-tuan. Tapi hebat pun bukannya dengar, yang buat lah. Dengar. Lepas tu balik, tak buat, tak jadi juga. Jadi saya pilih hadis-hadis yang sahih lah. Maksudnya lepas pada ni tak perlu lagi pergi confirm dekat Jabatan Quran Hadis. Tidak kata pergi jumpa Dr. Faisal Ahmad Shah. Hadis ni boleh dipercayai ke? Tak, sahih.
supaya confirm dah, tak payah pergi dekat komu ke apa, dia boleh pakai terus. Iaitu dia telah disahkan, hadisnya sahih dan disokong dengan ayat Quran dan kata-kata ulama yang mengatakan amalan itu jika dibuat pahalanya banyak dan masuk syurga. Okey, bila saya kata begitu, bukanlah bermaksud kita masuk syurga ni menggunakan cara pengukuran matematika. Bila saya sebut begitu kan, mungkin tuan-tuan kata, Ustaz Faisal ni ajar macam nak masuk syurga ni kira gaji untuk, ataupun kira apa panggil imbuhan bila nak pencing ke? Bukanlah saya nak sebut nak masuk syurga kena kira secara matematik. Tapi setidak-tidaknya bila kita dah buat amalan yang banyak tadi, maka lega lah sikit. Betul kan? Duk risau, manja aku ni neraka ke kan? Jadi bila ada benda-benda tu, dapatlah melegakan sikit. Dan bila kita hati lega, kita pun mudah senyum, datang kerja baik dan sebagainya. Sebab ada kadang-kadang di kalangan kita ni yang baru tahun ni pakai tudung, yang baru tahun lepas mayang kan, macam-macam. Yang ustaz-ustaz tak baik dah, yang baru nak baik, betul kan? Jadi kita kena tolong juga. Saya nak tolong orang lain, buat apa? Baik tolong kawan-kawan Steam Layar. Kita kan seibu sebapa pada gajinya. Semua bagi sama kita. Okey, untuk memudahkan kerangka modul itu, dia begini sahabat-sahabat. Saya bagikannya kepada 3 peringkat ya. Dia ada amalan yang kita buat sikit, pahala banyak dan masuk syurga, merujuk kepada bentuk perbuatan itu. Ya, bentuk perbuatan itu. Yang kedua, ada amalan yang kita buat sikit dan dia pahala banyak, merujuk kepada musim dan tempat. Dia ada amalan yang bermusim dan ada amalan yang bertempat. Kemudian kategori ketiga pula ialah amalan yang mana kita mati, dia masih buka buku akaun. Tu untung tu. Kita mati dah buku akaun masuk. Dan setakat yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya yakin tuan-tuan tahu kan, ustaz-ustaz selalu baca hadis, bila kita mati, maka 3 perkara akan memberi manfaat kat kita, iaitu anak soleh, ilmu yang dimanfaat dan juga sedekah jariah. Saya dulu tuan-tuan, saya selalu ceramah pakai hadis tu lah. Tapi bila saya tak dapat anak, saya mula review balik hadis tu. Kan bila anak saya 2 orang, mak saya 14 orang. Nak buat macam mana tak tahu ya. Mak saya makan budu je, tapi beranak 4 orang. Saya makan cheese. Jadi tak reti kat kita apa yang tak kenanya. Jadi bila anak kita sikit, maka saya pun berfikir, kalau orang anak ramai, okey lah bila dia mati banyak saluran akaun tu masuk. Bagi yang tak beranak-beranak lah, dia nak masuk syurga juga, betul kan? Dan anak itu adalah anugerah Allah, bukan sekadar kerajinan. Kerana kalau nak kira rajin, saya rajin. Yang kedua, begitu juga ilmu, betul kan? Kalaulah ustaz tu, bolehlah ilmu dia tulis, maka orang manfaatkan. Kalau kita pengantar surat, kalau kita grabah, nak buat ilmu apa? Takkan mesti melayar terima ISI pengalaman driver. Apa panggil skill pemanduan berhemat dari perspektif driver grade 11 Universiti Melaya. Takkan mana ada jenuh nak terima masuk. Jadi nak buat macam mana? Kita bukan ustaz. Yang ketiga, mungkin kita tak kaya. Okay? Yang orang kaya derma tu okey lah. Jadi bila saya fikir begitu, saya rasa mesti kena tolong kawan-kawan yang tak ada anak, yang tak ada ilmu, yang tak ada fikir. Macam mana dia nak juga masuk syurga? Betul kan? Takkan tuan-tuan nak bagi kat ustaz dengan orang kaya je. Mati buka akaun tu buka je. Tuan-tuan kita pun nak juga. Jadi bila kita nak, tuan-tuan kena tanya ustaz lah. Cuma nak tanya takut kena marah. Hari ni nak beritahu. Betul kan? Jadi saya cari, saya jumpa ada 4 saluran lagi. Wah, ada 4 saluran lagi. Jadi maksudnya 4 tu ada peluang lagi lah kan?
Benda peluang. Yang 3 tu 3 lah, ada 4 jadi 7 saluran semuanya untuk kita buka buku akaun kita setelah kita mati. Amalan tu masih masuk ke dalam buku catatan kita. Apakah 4 tu tak boleh sebut sekarang lah, sebab dia iklan je baru kan. Ilmu ni mahal tuan-tuan. Kalau saya buat murah, tuan-tuan ambil mudah je. Sebab tu dia kena buat macam drama Indonesia. Tengok-tengok climate tu habis. Jumpa pula minggu hadapan. Betul kan? Dan sengaja je ingat nak sebut pun. Tapi nak sebut tuan-tuan jangan ponting. Sebab tadi mula ada 3 orang je. Kecewa saja mana je datang tadi ya. Jadi 4 tadi. Jadi sebab itu bila kita sebut smart ibadat, smart ibadat itu paling kurang kita jadikan dia apa panggil backup top up. Yang biasa tu kita buatlah untuk buat sebagai hamba Allah. Yang baki lagi kita akan sebut tadi. Saya buat contoh ya, contoh. Misalnya amalan yang kita biasa buat, cuma kita kurang fokus tapi pahalanya besar. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man yuridu an yuwassi'allahu fi rizqihi wa ya'sa fi ithrihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, lewatkan matinya, maka hubunglah silaturahim. Jadi bila kita sebut silaturahim itu, kita dapati bahawa menghubung silaturahim itu nampak remeh, tapi dia punya pahalanya besar. Jadi oleh kerana itu kita perlu faham apa dia lingkungan silaturahim. Jadi lingkungan silaturahim yang paling dekat dengan kita ialah keluarga dan saudara mara kita. Yang terlepas daripada keluarga saudara mara, dia adalah kawan-kawan kita. Dan lepas pada tu jiran-jiran kita, barulah orang lain. Jadi bila kita faham begitu, maka kita akan jadi orang yang akan buat benda yang menguntungkan kita. Kenapa? Sebab bila kita hubungkan silaturahim, kita dapat 2 pahala berbanding dengan kita tak hubung silaturahim. Contohlah, kita sedekah. Jika sahabat-sahabat bersedekah kepada orang-orang di Palestin, yang kita tak kenal lah, maka sahabat akan dapat pahala sedekah lah. Tapi jika sahabat-sahabat sedekah pada kawan-kawan, sahabat akan dapat 2 pahala. Itu dia panggil smart. Dan 2 benda yang sama diberi dapat 2, yang satu diberi dapat 1. Maka orang yang cerdik akan buat yang dapat 2 tu. Dan orang yang kita beri kedua tadi ialah keluarga kita, kawan-kawan kita dan juga jiran. Jadi ada orang dia derma dekat orang luar negara, tapi nak belanja kawan dekat kantin pun kedekut. Betul kan? Jadi berarti orang tu dia panggil kurang cerdik. Orang lain pun dia bagi bukan main banyak, tapi dekat sini nak belanja air sirap pun kedekut. Jadi itu dia panggil tidak smart. Tapi kalau kita smart, kita belanja je dekat kawan kita kat sini, kita belanja dekat sana tu ada yang lebih kita bagi lah. Saya faham begitu ya. Contohnya, bila datang musim korban, ramai sangat orang kita pergi korban Kemboja, pergi korban Palestin. Alasannya bla bla bla. Pada saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak korban 2 bahagian, janganlah kedua-duanya dikorbankan di Palestin. Biarlah satu di Palestin, satu di sini. Kerana korban itu ibadat. Bukan soal kita makan daging tiap-tiap hari tak payah. Bukan soal makan daging. Kerana daging yang kita makan tiap-tiap hari bukan daging yang kita korban. Daging korban itu daging ibadat. Yang daging kita beli dekat Tesco tu daging lain. Jadi oleh kerana itu jangan kita buat sombong dengan benda tadi. Dan bila kita sembelih binatang, maka dia akan dapat pahala sembelih, menguruskan, makan dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan ambil mudah, ambillah. Tuan-tuan, takkan baginda sallallahu alaihi wasallam tak tahu ada orang-orang lain di luar Madinah yang miskin.
Kenapa baginda SAW tetap menyembelih kambing juga? Ada di zaman dia orang susah. Tak ada dia kata ambillah kambing aku 2 ekor kau pergi sembelih kat sana. Tak, dia tetap buat pada hari raya Korban. Jadi oleh kerana itu dia panggil smart thinking lah. Kita berfikir dengan betul, di mana kita buat sikit, pahalanya banyak. Contoh lagi sebelum saya sebut semua nanti, ialah bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, Ramadan pada pengertian orang yang cerdik pandai ialah bulan untuk kita mengurangkan makan. Bukan bulan kita berpesta makan. Maka sebab itu bila tuan-tuan berbelanja dalam bulan Ramadan lebih banyak daripada sebelum Ramadan, sah tawau lahu. Betul kan? Sepatutnya dalam bulan Ramadan itulah kita berbelanja sedikit. Sebab bulan itu bukan bulan untuk makan. Makan bulan lain. Perut kita akan berterima kasih sangat bila kita kurang makan bulan Ramadan. Betul kan? Rehatkan dia bergerak, rehat semua. Tapi bila buka puasa, tuan-tuan, kita bagi dia setan. Dia kena kisah, dia kata, Allah teruknya, rehat sekejap kerja, kena pakai turbo, biji. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, mari kita betulkan balik kita punya konsep. Kita makanlah pada bulan lain, bila balik bulan Ramadan, jangan fikir sangat pasal makan. Dan saya rasa pihak pengurusan Universiti Melaya amat prihatin. Maka sebab itu dia bagi kita balik pukul 4.30. Bagi balik pukul 4.30 tu tuan-tuan, dia tak suruh pergi bazar Ramadan. Dia suruh baca Quran. Yang kita duduk round bazar Syekh 9, Syekh 7, PGS 3 tu, apa pasal tu? Jangan round tuan-tuan, malu orang tengok stiker Universiti Melaya. Tak faham. Penceramah hebat ada kat Akademi Islam Universiti Melaya. Dr. Roslan Muhammad, Sharifah Hayati, Robla Fauzi Drama. Tapi orang Muslim Melaya malu tuan-tuan. Sebab bulan Ramadan bulan kita buat pahala. Maka sebab itu dalam bulan Ramadan pahala sunat diganda wajib. Sebab dia suruh kita pulun untuk pahala je lah. Cuba bayangkan, kita hanya perlu bekerja sebulan dalam setahun untuk tumpukan pahala. 11 bulan lagi pergilah nak pergi Nicaragua pun. Yang Ramadan tu tumpulah untuk ibadat kepada Allah SWT. Ini tidak dalam bulan Ramadan itulah musim nak jadi kaya, lupa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka sebab itu tuan-tuan, setan ni dia cukup cerdik. Dia pun belajar juga smart plan untuk batalkan smart ibadat. Jadi kalau kita bincang kat sini modul, dia dekat bilik gerakan pun bincang juga. Sebab dia tak akan suka kita masuk syurga. Maka sebab itu kita lihat bila kita cerita Ramadan ni Allah Ta'ala buat akhirnya pahala besar, awalnya pahala kecil. Maka setan pun suruh orang pergi masjid ramai-ramai pada awal Ramadan. Akhir Ramadan dia buka Lailatul Qadar. Allah turun Lailatul Qadar. Betul kan? Dia pujuk Lailatul Qadar. Dia jangan tergoda korban kerongsang janggut tu kan, kerongsang janggut pasal apa panggil bau ni kan, kerongsang janggut tu tuan-tuan kalau beri awal Ramadan RM20 saja. Malam Lailatul Qadar tu, 5 malam akhir Lailatul Qadar turun tu, dia jadi RM7 saja. Tu yang melompat nak pergi tu. Oh tu tak kira baju offer lagi, kuih raya RM15 sekotak dia jadi RM7. Dan saya pernah pergi tuan-tuan, pergi maghrib pukul 1 baru boleh balik. Betul kan? Jadi habis Ramadan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan minat nak dapat pahala besar, shoppinglah bulan awal-awal Ramadan. Sebab pahala awal Ramadan tu kecil lagi. Kan Nabi sebut Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan tu awalnya rahmat, tengahnya pengampunan, akhirnya tekek bebas dari neraka. Mahal tu. Yang tu mahal tu. Setan pun tahu yang tu mahal sekali. Maka dia suruh kita ambil yang murah, tinggal yang mahal. Jadi itu yang kita panggil tolol tu. Orang yang cerdik borong awal-awal. Lepas tu kadang-kadang kalau ikut cerita orang zaman dulu, mereka shopping untuk Syawal bulan Syakban.
Kenapa nama Syakban? Syakban diambil daripada perkataan Syakban, iaitu orang beramai-ramai. Jadi zaman Nabi itu bazar Syakban, dia tak ada bazar Ramadan. Syakban tu dia buat bazar, beli baju siap apa semua, beli minyak, beli gandum, beli apa. Masuk je Ramadan, dia ibadat je lah. Sebab dah shopping dah Syakban. Kita Syakban tu pergi beratur dekat DBKL, MPPJ, nak minta lesen je lah tu, betul kan? Buat gerai, buat apa je. Itu yang lari tu dia panggil cakap. Maka sebab itu kita jangan buat macam orang lain buat. Kita ni universiti, tuan-tuan, warga Universiti Malaya. Saya tak tahu, tuan-tuan, kalau saya pergi seminar, walaupun kereta saya kecil, tapi ada stiker UM tu, saya parking kat kereta besar. Sebab UM tu menjadikan saya besar. Orang di UM ni orang hebat-hebat, tuan-tuan. Tapi sayang, kita hebat-hebat belakang tapi buat kerja tak hebat jadi dalam bulan Ramadan nanti kita buat apa yang menguntungkan kita. Kita tahu kita nak jadi orang yang smart tadi, bukan orang yang kuat, sebab banyak masa lagi untuk kita lakukan. InsyaAllah minggu depan kita akan bentang tajuknya smart ibadah. Jadi setakat itu dulu, kita kena masuk pejabat, saya ada meeting, tuan-tuan pada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.